الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung sebahagian lagi hadis yang ke-6. Saya ulang semula, saya akan baca semula hadis yang ke-6. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah min kama yakrahu an yulqa fin nar. Muttafaqun alaih. Anas juga meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara sesiapa yang ada padanya ketiga-tiga perkara itu, pasti dia akan memperolehi kemanisan iman, yaitu sesiapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia kasihi berbanding orang lain. Yang kedua, seseorang yang mengasihi orang lain kerana Allah, bukan kerana lain, kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana lain. Yang ketiga, orang yang tidak suka ataupun benci, ia kembali kepada kufur selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran itu. Sebagaimana ia benci, ia dicampakkan ke dalam api. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada minggu lepas kita telah bincang sebahagian hadis ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak sambung perkara yang kedua. Pada minggu lepas pun telah kita sebut sedikit, iaitu perkara kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah, iaitu berkaitan dengan seseorang yang kasih atau sayang pada seseorang bukan kerana dunia, tetapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini sebenarnya secara ringkas, kerana hadis ini sebenarnya hadis yang seumpama inilah, sebab dalam hadis-hadis lain yang ada sebut cinta kerana Allah itu. Namun secara ringkas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini dikaitkan dengan bila berlaku begini, berlaku cinta kepada seseorang itu kerana Allah, maka dikaitkan akan memperolehi kemanisan iman. Maknanya daripada kenyataan ini menunjukkan bahawa untuk mendapat pahala dalam persahabatan mestilah kerana Allah. Cuma disebutnya dapat kemanisan iman. Maksud dia untuk dapat pahala, dia mesti kerana Allah. Kalau tidak, dia tak dapat pahala. Cuba bayangkan kita bersahabat dengan kawan kita tu 40 tahun. Jadi maknanya kalau kita tidak perbetulkan niat kita ikhlas kerana Allah, maka persahabatan kita itu tak dapat apa-apa, tak boleh pahala. Sepatutnya boleh pahala. Pahala ni supaya semaya tu. Semaya boleh pahala, iktikaf boleh pahala, sedekah boleh pahala. Pahala itu cuma sebanyak mana itu bergantung kepada keadaan kita lah. Tapi mana pahala itu? Sebab itulah ulama menyebutkan bukan sekadar dapat kemanisan iman itu. Kemanisan iman ini lebih tinggi daripada pahala itu lagi, lebih bersifat kemuncak lagi daripada itu. Tapi walau bagaimanapun ia menunjukkan kepada apakah bila tidak dapat pahala tidak akan dapat kemanisan iman? Dia sekali. Cuma dia sebut hak lebih tinggi. Bila dapat kemanisan iman,
Maknanya secara automatik lah kita kata dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia bukan kerana Allah, dia tak dapat kemanisan iman dalam masa yang sama, dia juga tak dapat pahala. Ni hati-hatilah Kadang-kadang kita bersaing dengan orang tu tak, dengan kawan kita tu lah, sepejabat dengan kita ataupun jiran kita. Hak ramanya manusia dia hidup di tempat dia tu lah, dia tidak berkelana. Hak ramah manusia ni sebenarnya dia hidup di tempat dia, di kampung dia, daripada kecil sampai mati. Hak tu hak ramanya. Hak tu bekerja di luar, berpindah randah 5 tahun, 6 tahun sekali tukar tempat, itu tidak ramah. Jadi cuba bayangkan ruginya seseorang Islam itu yang hidup bermasyarakat tetapi dia tidak perbetulkan niat dia. Dia tidak ejah waktu itu, dia tidak selaraskan niat dia itu kerana Allah. Maka perolehan pahala dia itu hanya mungkin boleh dengan semaya, puasa, zakat, tetapi dengan bersahabat, dengan suhbah itu tak ada, dengan berkawan itu tak ada pahala. Jadi ini rugi. Rugi ni, maknanya kita kerugian besar. Itu hak ringkas maksudnya gitu. Namun hak lebih lagi, perkara yang ketiga, yang lebih lagi daripada hak ni, hak Nabi nak sebutnya lebih lagi daripada tu. Maknanya seseorang yang dalam bahagian kedua ni, seseorang yang bila dia berkawan, dia akan cuba usaha supaya kerana Allah. Sebab dalam tempoh usaha dia nak supaya kerana Allah tu, dia ada gangguan di tengah tu. Dia akan ada mari kadang-kadang tangan kita susah, dia jadi telitahkan harta saya. Boleh jadi dia kaya, mudah nak pinjam PT dia, mari itu dia tak jadi. Benda-benda gitu hati-hati. Kita kena sentiasa tajdid niat itu, kena sentiasa perbaharui niat itu, kena ada sama. Jadi niat ni dia boleh rosak di tengah jalan. Ni. Jadi maknanya hak ni kena jaga sama. Bila kata kerana Allah ni bukan senang, tidak kata senang lah, sebab dia boleh rosak. Mungkin dalam keadaan tertentu kita boleh jaga, tapi ada satu ketika situasi kita tu susah misalnya, dia boleh mari. Jadi kemarin tak timbul masalah buruk ni, niat buruk ni, ikhlas, tapi boleh jadi esok tu kerana terdesak, kerana dia ada keperluan yang mendesak. Boleh jadi di situ ada masalah. Jadi selepas tu dia baik dengan sayang dia tu kerana harta ataupun kerana sebab-sebab lain, bukan kerana Allah. Jadi kalau perkara itu di tengah-tengah itu timbul, itu disebut waswas. Waswasatu min wasawisis syayatin. Dalam riwayat lain disebut bila mari terlintas, terdetik dalam jiwa kita lagu tu, kena cepat-cepat kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, perkara ni juga selain daripada dengan maksud untuk dapat pahala, untuk dapat kemanisan iman, ini sebagai latihan. Ini orang panggil latihan tamarrun. Nak latih jiwa supaya ingat kepada Allah. Jadi bila kita tengok sayang kita, dia mari ingat kerana Allah. Kita betul sama tu. Itu mana zikrullah itu. Itu zikrullah. Bila seseorang inilah sebenarnya hati-hati. Kalau kita nak kata tasawuf, nak kata tarikat, biarlah ni. Ni lah Nabi ajar. Ginilah Nabi ajar. Tetapi dalam kerangka syariat, dia tak lari daripada hak Nabi ajar. Yang pasti yang mengikut ulama, bila seseorang itu sentiasa latih jiwa dia begitu, lama kelamaan, mana sifat buat sesuatu, setiap aktiviti dia disandarkan cinta kepada Allah, kerana Allah, lama kelamaan perkara itu dia menjadi jibillah. Menjadi jibillah dia. Jibillah ni maknanya jadi tabiat dia. Bila jadi tabiat tu kan, maka seseorang itu sebenarnya sudah naik peringkat, naik makam dia. Di situlah dia baru dia mari halawah tu, baru dia mari. Dia akan mari kemanisan. Halawah yang dimaksudkan manis sini maknanya ketenangan. Ketenangan, patut kita berasa pergantungan kita pun lagi kukuh pada Allah. Benda-benda yang kita kata bersifat Allahus Samad itu dia akan mari. Allah saja tempat kita tumpu apa-apa. Bahkan di situ akan berpusat segala kebaikan kepada kita. Kita tidak gundah gulana. Sebab ni saya akan sebutlah, ulama sufi mentakrifkan ridha begini.
Ulama ni mentakdirkan ridha begini. 5 ta'rif tetapi semuanya ada unsur at-taslim. At-taslim ni maksudnya penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri. Jadi redha ni makna yang asas kepada ridha adalah menyerahkan hidup, keseluruhan hidup dia kepada Allah. Ta'arif lah kukuk mana pun dia tak tinggal tu. Yang ni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik pernah berkata, dia kena ingatlah dia secara otomatiklah bila kita buat sesuatu kerana Allah, barakah, berkat, niat kerana Allah tu, dia akan keluar sifat-sifat baik, benda-benda baik, tak akan aniaya saing, sentiasa inginkan kepada dia, marilah hasil daripada tu. Sebabnya secara umum lah kita boleh sebut dalam agama kita punca kebaikan ni ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas pada Allah tu punca kebaikan. Tak ada tu tak ada. Misalnya Imam Malik pernah berkata, al-mahabbatu fillahi min wajibatil Islam wa huwa da'bu awliyaillahi ta'ala. Tu kata-kata Imam Malik. Al-mahabbatu fillah, kecintaan kerana Allah. Fi itu dengan makna kerana, kecintaan kerana Allah, sebab dia kerana Allah. Min wajibatil Islam, antara tanggungjawab Islam, merupakan kewajipan Islam. Wa huwa da'bu awliyaillah, dan dia merupakan tabiat, merupakan kebiasaan, adat kebiasaan, budaya para wali Allah. Wali Allah begitulah ciri dia. Ciri wali Allah ni, dia ada sifat sayang, cinta, kasih kepada orang, simpati, kasihan belas pada orang, itu dia ada. Itu ciri aulia Allah, wali-wali Allah. Itu perkara yang kedua ni. Perkara yang ketiga, perkara yang ketiga, mana seseorang itu dia tidak suka, dia kembali kepada kufur. Dia tidak suka dia kembali kepada kufur, seperti mana dia tidak suka kalau dia dicampakkan ke dalam api. Dia tidak suka kembali kepada kufur. Jadi Nabi sebut begitu. Jadi perkataan di sini kalau kita nak tengoklah apa maksud Nabi SAW. Seseorang bila kata kembali itu, dia melibatkan dia ada pengalaman, dia tidak suka dia kembali kepada kufur. Maknanya dia sebelum ni dia pernah kufur. Gitulah mafhum hadis tu. Bila Nabi sebut seseorang yang dia tidak suka dia kembali kepada kufur, seperti dia tidak suka dia dicampak ke dalam api. Maknanya man di sini, man yang menjadi fa'il pada yakrah itu, dia tu maknanya kalau kita terjemah gitulah, sebab sini dia ada dua terjemahan. Mana kita tengok hadis ni, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min. Ayat 3 ni, seseorang yang tidak suka. Jadi yakrahu dhamir mustatir dalam dia, takdirnya huwa kembali pada man. Man tu sesiapa, tak kira lah, siapa saja. Dia benci, dia kembali. Dia benci, dia kembali kepada kufur. Maknanya sebelum ni dia kufur. Itu maknanya kalau ada ya'udu, kita terjemah secara hakikat, dia panggil. Kita terjemah ada ya'udu dengan makna secara hakiki, secara makna asal, kembali. Makna gitu. Jadi mana orang ni, mana dia pernah kufur. Jadi selepas Allah selamatkan daripada kekufuran, makna terima hidayah, jadi dia benci kepada kufur tu, seperti bencinya dia kalau dia dicampak ke dalam api. Itu satu makna lah. Makna yang kedua, boleh juga kita terjemah begini, wa man yakrahu an ya'uda fil kufri, seseorang yang benci menjadi kufur selepas Allah selamatkan dia daripada kufur tu. Maknanya orang ni dia tak ada pengalaman jadi kafir lagi. Maknanya dia ni lahir-lahir Islam dah. Maknanya selama mana maknanya dia lahir dalam keadaan kufur, tapi dia selamat tu.
Tak. Tak jadi kafir. Tak ada pengalaman jadi kafir. Tidak hidup di dua alam lah kira-kira dia ni. Kira-kira gitulah. Kalau kita terjemah lagu tu, itu dia panggil ya'uda, kita terjemah secara majaz, dia panggil. Secara majazi. Ni orang panggil kita terjemah ya'ud dengan bina sayrurah, dia panggil. Dalam istilah orang ngaji tu dia panggil bina sayrurah. Ya'ud dengan makna jadi. Dia benci, dia jadi kafir selepas Allah selamatkan dia. Maknanya dia ni lahir dari keadaan Islam dah. Tak pernah ada pengalaman menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, ada satu lagi. Ada satu lagi. Boleh jadi juga makna dia ni, dia benci ni, walaupun dia tak pernah jadi kafir pun, kita ni kadang-kadang na'udzubillah lah, manusia ni boleh berlaku kepada dia tak sedar dia jadi kafir. Hak tu dia minta selamat juga. Tapi bila dia mengucap jadi Islam semula, kadang-kadang perbuatan dia tu, sama ada kafir tu kafir secara hakiki ataupun kafir nikmat. Kafir ni makna panggil kufur nikmat. Ada kadang-kadang perbuatan yang menunjukkan dia semacam kufur nikmat. Ini tidak kufur hakikat lah. Tapi sini maksud kufur. Tapi makna hak tu pun dia tolak juga, tak sih juga. Dia tak mahu juga. Ada. Tak kira lah sama ada kufur secara hakikat ataupun kufur yang kita sebut sebagai kufrun nikmah itu. Kufur nikmat ni masih tidak tercabut iman. Kalau kufur hakikat ni tak ada iman, memang kafir sungguh. Gugur habis segala amalan dia yang dia bina. Amalan baik itu akan gugur daripada suratan dia, daripada kitab dia tu. Tak ada. Maknanya dia kena bina semula pula. Itu beberapa perkara yang perlu kita faham lah. Maksud sini. Jadi saya sebut tu kira ringkas lah tu, nak supaya kita faham. Jadi kalau kita nak sebab dalam nota tu, kalau kita tengok nota tu, tu dia bahas tu panjang, siap dengan disiplin ilmu bahasa tu. Jadi rasanya tak perlu hak saya sebut tu, maknanya kita ambil intipati dia lah. Gitu. Sebab dia ada dalil. Kita nak terjemuh lagu tu pun dia ada dalil dalam Quran. Kalimah ada yang udu ni makna boleh kita terjemah dengan makna sayrurah, dengan makna jadi. Misalnya dalam ayat Quran Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Jadi aw la ta'udunna fi millatina tu, kalau nak kira situ, makna dia, makna kembali tu. Tapi sini bertukar, jadi. Asalnya gini, jadi gini. Itu dia panggil bina sayrurah dalam pengajian saraf. Kita pakai makna gitu, boleh dalam Quran boleh. Jadi segi terjemah dia, atau kamu berpindah, bertukar kepada agama kami. Mana jadi masuk mari ke sini. Gitu. Ada makna bertukar daripada Islam, tukar jadi tidak Islam. Boleh juga kan. Itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis yang keenam, hadis yang keenam. Jadi kita rasanya kita terus masuk pada hadis yang ketujuh lah. Terus kita masuk pada hadis yang ketujuh. Ini hadis yang ketujuh. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا
wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, rawahu Muslim. Sebab dalam kitab asal Mishkat ini dia tak ada tu dia punya tajuk tu. Asalnya tak ada lah. Cuma ambil sini kesesuaian dengan maksud hadis. Kelazatan gitu. Kalau dah lewat nota tu lah. Ni kitab asal saya buat ni. Ni memang tak ada lah. Cuma maksud daripada hadis tu begitulah. Cuma dalam syarah-syarah ulama sebut lah, ni Nabi nak sebut dah saat ni sebut tentang apa ni, mani sekarang hak ni pula tinggi daripada mani, lazat tinggi daripada mani. Tadi halawatul iman, ni ta'mul iman, dapat mana zakut ta'ma ni maknanya kelazatan iman, lazzatul iman maksudnya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan merasai dhaqa ta'mal iman man radiya billah, pasti akan merasai kelazatan iman man radiya billahi rabba, sesiapa yang redha kepada Allah sebagai Tuhan dia, wabil islami dina, dan redha yang diterima dengan puas hati, dengan penuh kerelaan Islam itu sebagai satu cara hidup dia, satu agama, dan dia menerima Nabi Muhammad dengan redha, yakni dengan puas hati sebagai utusan Allah. Ni orang yang begini keadaan dia akan naik lagi satu peringkat sampai dia rasa lazat iman itu, bukan sekadar sedap, bukan sekadar manis, tapi naik satu peringkat dia rasa lazat. Ni tinggi lagi lah. Baik, dalam hadis ini Abbas bin Abdul Muttalib, kita ambil sikit biodata dia sebab ni pertama kali kita bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ialah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah dia ialah Abul Fadl. Beliau ni lebih tua daripada Nabi. Mana tua dia? Mana 32 tahun. Ngapak dawa anak dawa. 32 tahun. Beliau lebih tua 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ni masa kecil dia pernah hilang. Maka ibu dia bernazar kalau jumpa balik dia ni, dia kata dia akan memakaikan Kaabah dengan kelambu sutra. Ternyata Allah makbulkan nazar dia tu. Nazar ni doa lah maksud nazar sini. Bila dia doa maksud dia. Tetapi dia ada kait dengan akan buat sesuatu macam bersyarat lah. Doa bersyarat. Dia kata dia akan pakai kelambu Kaabah. Takdir Allah SWT memang jumpa sungguh lah. Maka dia pun buatlah apa dia nazar tu. Jadi jawatan yang disandang oleh Al-Abbas mana zaman jahiliah ni dia panggil siqayatul hajj. Siqayatul haji ni maknanya kerja dia jaga dia memberi minum jemaah-jemaah haji ni. Itu tugas dia. Ni satu tugas yang mulia. Daripada zaman dulu lagi pun, zaman Arab jahiliah pun, tugas ni memang keluarga Nabi lah. Keturunan Nabi. Ni diwarisi tugas ni. Bahkan ini lambang kemuliaan, syaraf ini. Jadi tugas dia ni selain pada siqayatul haji, dia juga bertugas sebagai imaratul bait. Imaratul bait ni maknanya dia lah hak kena fikirnya lagu mana nak kempen orang supaya ramai mari ke Baitullah untuk memakmurkan Baitullah. Dia kena kempen jugalah supaya kita learn lah, nak suruh mari masjid nak buat lagu mana. Tak. Tu kerja tu email. Kerja ahli jawatan kuasa tu kena buat lagu mana. Dia pun gitulah tugas dia. Bahak ni dianggap sangat mulia tugas ni. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib telah ikut serta dalam bai'ah perjanjian Aqabah yang kedua tu, yang berlaku di antara Rasulullah dengan orang-orang Ansar sebelum beliau memeluk agama Islam lagi. Sebelum dia masuk Islam lagi, Aqabah yang kedua tu, maka dia ada bersama Nabi.
Dalam peperangan Badar, beliau berada di pihak orang-orang musyrikin. Mana dia dipaksa. Dia dipaksa pada waktu itu. Setelah dia ditawan dalam peperangan Badar, beliau membayar wang tebusan diri sendiri dan juga wang tebusan untuk saudaranya Aqil bin Abdul Muttalib, adik-beradik dia lah. Kemudian beliau pulang ke Mekah. Ada juga dikatakan bahawa Abbas sebenarnya telah lama memeluk agama Islam, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya kepada orang ramai kerana bimbang kepada keadaan orang Quraisy tu, kafir Quraisy tu. Bimbang takut dia dizalimi ataupun diapa-apakan oleh masyarakat, maka dia sembunyikan itu. Jadi orang tak tahu dia Islam. Ini kalau mengikut satu pendapat lah. Mana dia tu Islam tapi dia sembunyikan. Siapa lagi perang? Sebab tu ulama kata berdasar pada hak ni lah, hak ni orang tak panggil munafik lagi, sebab munafik dia menyembunyikan benda tak molek dia lah. Dia menyembunyikan kekufuran. Tu munafik. Kalau menyembunyikan hak molek, menyembunyikan Islam, nampak luar macam tidak Islam, tu orang tidak panggil munafik lagi tu. Munafik ni barang dalam tu huduh kufur. Tiba-tiba dia menampakkan molek luar. Ni munafik. Dia ada maksud nak tipu orang lah. Mana itu sebab takiyah lah, supaya hak bagi tolak tu, bagi tolak takiyah dengan munafik, sebab tolak dengan maksud untuk berbohong supaya tidak terdedah rupa asal dia tu, maka dia mengamalkan nifaq. Tetapi menurut Ibnu Abdul Bar, Abbas baru memeluk Islam sebelum penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Selepas Abu Talib, Al-Abbas lah, daun Nabi Abbas inilah yang paling kuat membela Nabi SAW. Beliau berhijrah ke Madinah tidak lama selepas Fatih Mekah, ikut serta dalam peristiwa pembukaan Mekah, dan tetap teguh mempertahankan Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain. Nabi SAW pernah bersabda berkenaan tok saudara dia Abbas ini, ya ayuhan nas man adzal Abbas faqad adani innama ammur rajuli sinu abihi. Kata Nabi menyebutkan, wahai orang ramai, sesiapa yang menyakiti Abbas sebenarnya dia menyakiti aku. Pok saudara pada seseorang itu supaya ayah dia lah. Tak ada beza sebenarnya. Pok saudara seseorang itu supaya ayah dia. Tarah tu tarah ayah dia. Sebab tu kalau ayah kita kecek dengan adik-beradik dia mu aku, kita tak boleh nak kecek lagi tu. Kita kelah anak dara ni. Nah, sama dia tu tak apa lagi, muka dia setara. Kita nak kecek aku juga dengan pok dara kita. Nah, tak boleh. Sebab tu bukan tarah kita. Dari segi sifat dia, sifat ni orang panggil kemuliaan dia lah. Abbas ini seorang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mengakui kelebihan Abbas ini. Kerana itu mereka selalu berbincang dengan Abbas dan menerima baik pandangannya. Kata Mujahid, Abbas telah memerdekakan seramai 70 orang hamba tidak lama sebelum kematian dia. Mana sebelum dia mati tu 70 orang dia memerdekakan hamba. Cuba kita kira lah kos berapa dia habis. Mana dia ni kuat bersedekah, kuat tabarruk, kuat khairat ni Abbas ini. Selain itu, Abbas juga adalah seorang pemurah, suka memberi makan kepada orang-orang miskin, sangat menjaga perhubungan kekeluargaan, mempunyai buah fikiran yang bernas dan doa yang mustajab. Kerana itulah Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman yang berkenderaan akan turun dari kenderaan. Bila dia naik kenderaan jumpa dengan Abbas ni, dia akan turun. Berapa nak hormat pada Abbas ni. Dia tengok Abbas jalan kaki, dia turun. Kerana nak hormat pada Abbas. Jadi Abbas ini meninggal dunia pada hari Jumaat bertarikh 2 Rejab ketika berumur 88 tahun. Jenazah beliau dikebumikan di perkuburan Baqi' sepagar dengan Masjid Nabi tu lah. Beliau telah meriwayatkan 35 hadis. Disebutlah Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan 1 hadis sahaja daripada 35 tu.
Ramai jugalah sekumpulan orang telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Baik. Itu berkenaan dengan perawi yang pertama, yakni sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang juga merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut antara benda yang penting lah. Nabi sebut sini berkenaan dengan redha. Seseorang yang nak dapat selain daripada kemanisan iman, nak dapat kelazatan ini lebih tinggi lagi, dia kena ada ciri ni, yakni redha. Kena ke mana dia kena berusaha biar dia mencapai maqam redha itu. Redha kepada Allah, redha agak Allah itu sebagai Tuhan, redha Islam itu sebagai agama, dan redha juga Muhammad itu, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi apa maksud tu? Di sini kalau dalam nota ni disebut orang yang rela dengan suatu perkara akan dapat melakukan dengan mudah dan senang hati. Saya duk fikir dalam bahasa kita ni nak cari satu kalimah tu tak ada lah, mana tak ada. Paling tidak kalau bahasa Kelantan boleh jadilah. Tak apa, lepas ni saya akan sebut pandangan ulama, sebab dia tarikh tu berbeza-beza dari segi bahasa, maknanya sama. Bakal boleh kita kata dia belagu angin, belagu angin. No, ada belagu angin sekarang beres lagi. Ini lagi. No, dia belagu angin. Kalau boleh menampung makna itulah. Sebab kita kalau belagu angin dah mudah, tak gajak banyak. Demam lagi dia belagu angin. Redha ni maknanya ni misalnya saya petik kata-kata tu. Sebelum kita bincang kita sebut tu makna redha itu. Apa makna redha? Kita nak kata rela, tidak boleh menepati makna redha itu. Setengah ulama kata, setengah itu dia kata puas hati. Puas hati Allah ni sebagai Tuhan. Apa maksud puas hati? Dia tetap kena huruf. Misalnya sini sini 18 muka surat dia bahas redha saja. Semua mereka dengan ayat Quran, dengan dalil. Jadi redha ini dari segi istilah lah. Saya tidak nak ambil dari segi bahasa lah. Kalau dari segi bahasa kan, maknanya kalau dari segi bahasa maknanya lawan kepada benci. Lawan kepada benci. Ar-ridha fil lughah diddu sukht. Redha dari segi bahasa Arab dia menjadi lawan kepada benci. Itu dari segi bahasa. Mereka tu sebut secara mereka. Tapi dari segi istilah, redha dari segi istilahnya, ar-ridha huwa tibun nafs bima yusibu wa yafutu ma adam at-taghayyur. Dari segi istilahnya redha ni, sebab kita nak latih jadi redha ni, sebelum boleh kita ada maklumat secara ilmiah, secara ilmu tu dulu redha tu apa. Redha ni merupakan satu bentuk kelapangan jiwa, ketenangan jiwa, rasa tenang hati, rasa gembira, tidak keluh kesah dengan musibah yang menimpa, dengan kesusahan yang menimpa. Dan dengan sebab hilang sesuatu tanpa ada perubahan dalam jiwa dia. Misalnya seseorang itu dalam keadaan senang dengan anak dia, hidup bahagialah, tiba-tiba anak dia kena colek misalnya. Berubah ke tidak hati dia? Berubah ke tidak hati dia? Berubah tu maksud berubah tu dari segi menerima qada dan takdir Tuhan tu. Jerit tu Nabi pun jerit bila anak meninggal. Tok tu tidak menafikan redha. Jadi dia boleh mengekalkan situasi hati dia, jiwa dia, penerimaan dia, sangka baik dia kepada Allah dalam dua situasi. Dia boleh mengekalkan jiwa dia. Situasi senang, lagu mana dia dengan Allah SWT. Bila berubah dalam situasi susah, tak berubah jiwa dia. Boleh jadi mata dia menangis, nengu, cuti kerja, tapi hati dia tak berubah. Ni orang panggil ridha mengikut istilah. Ridha mengikut istilah. Siapa ada ulama kata, ya Allah kalau betul, boleh kau berkumpul sekarang ni, kata dia redha jadi hati. Jadi hati itu mana tibun nafs, mana tenang, gembira, surur. Dalam situasi mu'lim, dalam situasi yang menyakitkan, macam mana dia boleh terima, boleh mana hati dia tu tak berubah?
Hati dia tu boleh puas hati dengan Allah. Tak berubah. Ulama jawab gini. Sebab kita makan obat lah. Kita makan obat. Doktor kata obat ni baik. Bila tok mulut tu pahit lepas. Memang pahit, terasa pahit sampai gerak telinga kita kata. No, tapi kita telan mati obat tu. Patut kita nak kata manis obat tu. Jom, muka pahit tetap kena kata pahit. Patu bila mati anak nak kata kita akan sebut suka gembira. Siapa ketawa awak makan anak mati. Tu masalah besar tu. Dia tetap sedih. Tetapi kesedihan dia tu secara zahir, tapi batin dia la ada mutaghayyir, tak berubah. Tak berubah. Ni orang wali semua. Jadi maknanya dia sedih-sedih sebentar sama Nabi. Sepuluh sahabat Nabi. Misalnya ada disebut bila berlaku kematian anak dia dalam peperangan, dia mengalirkan air mata, kata sedih tak, dia kata dia sedihnya sebab hari ni baru dia terasa anak dia hidup bila anak dia mati. Baru dia menghargai anak dia, baru dia terasalah kehilangan anak dia. Itu terasa tu. Tetapi dia puas hati, dia reda sebab apa? Anak dia mati syahid. Pokok sufi pun amal berlaku, kita baca dah cerita pokok sufi gitu. Ini makna reda. Ini istilah. Itu ahli tasawuf pula. Reda dia kata sururul qalbi bimarril qada. Senang hati bila berlaku qada Allah. Ni qada Allah dia susah. Qada ni maknanya musibah lah. Sururul hati rasa senang, tak ada rasa susah apa. Maknanya tidak menggelabah. Tidak menggelabah. Bila orang tanya dia kata sedih. Tak ada orang sufi itu anak menengah anak hacu anak dok dia. Saya cukup gembira ini, tak ada yang kecek gitu. Dia tak kecek gitu. Tu zahir itu memang sedih. Kalau dia kata lagu tu putus enggak ada putus enggak mana tu. Dia tak akan kata gitu. Tapi sebab tu dia kata ni bila disebut qalb ni bahagian dalam. Nafs itu bahagian dalam. Reda ni dia panggil amal qalbi. Kita kena ingat amal qalbi, perbuatan hati itu. Reda ni cuma kadang-kadang dia terpancar keluar dalam bentuk perbuatan. Kerana reda tu tinggi sangat, subuh sangat, kadang-kadang dia tubik dalam bentuk perbuatan. Sebab Nabi jerit sampai kocok baru disebut bila anak dia mati. Tetapi tidak terganggu kerja dia. Itu kata ahli tasawuf. Sururul qalbi bimarril qada. Senang hati dengan musibah lah, ketentuan Tuhan yang berlaku. Kalau tak molek tu, tak ada masalah lah. Tapi hati dia tenang. Tak ada masalah tu. Maknanya hati dia tu tidak terikat dengan dunia. Dia terikat dengan Allah. Kalau terikat dengan dia, tidak terikat dengan Allah, memang masalah. Ni hati ni, mana reda ni, mana hati tu dia terikat dengan Allah. Bila terikat dengan Allah, mari apa saja pun dia tak putus tu. Tu. Ada juga disebutkan bahawa ta'rif rida ni adalah irtifa'ul jaz'i fi ayyi hukmin kana. Ada juga ulama menyebut kata ta'rif rida ni maknanya terangkat rasa keluh kesah fi ayyi hukmin kana, dalam apa situasi sekalipun. Apa yang sahaja yang menimpa dia, benda tak molek lah. Benda-benda tak molek, kita kata musibah, malapetaka. Tetapi irtifa'ul jaza' tidak timbul keluh kesah, tidak rasa kecewa, tak ada. Dalam dia walaupun air mengalirkan mata, walaupun sedih, tapi dalam tu tak uguh. Kelantan kata orang masuk Kelantan sedap ni tau. Dalam tak uguh. Tu tidak rasa tu dia punya rohani dia tu. Ni maknanya ada setengah ulama kata gitu. Tapi kata Junaid Baghdadi, dia kata sebenarnya saya simpul dua perkataan. Dia kata rida ni raf'ul ikhtiyar, tinggi lagi. Raf'ul ikhtiyar maknanya mana terangkat ikhtiar. Serah Tuhan. Kalau sakit pun kita serah, terima. Tak sabar apa. Serah Tuhan. Tu. Jadi hak ni hadirat. Minta maaf saya nak hurah sikitlah ni. Jangan kita kata sesak lalu bila orang kata lagu ni. Raf'ul ikhtiyar maknanya, raf'ul ikhtiyar ni bukan dia tolak ikhtiar.
Jangan kita ingat bila dia kata raf'ul ikhtiar mana terangkat ikhtiar, mana seolah macam tak ada ikhtiar. Seperti mana ada cerita kata Tok Kenali dah. Muka Tok Kenali orang kata wali nak bila kaki dia gudih dia tak berobat. Dia tak berobat. Bukan siapa bulak kaki dia. Saya duduk di duduk dekat masjid Tok Kenali pun tak ada orang cerita lagu tu. Orang jauh cerita. Dia jumpa dengan orang jauh ni, orang jauh ni bukan kata cerita buat-buat ni. Dia cerita saya. Kita pun senyap, kita tak ayatlah kita duduk di pondok Tok Kenali. Cuma kita renung lagu ni Tok Kenali dia kona jauh. Ya, tak ada guna lagu tu Tak ada pelik-pelik lagu tu Tok Kenali orang pun kita. Tak ingat tu tidur. Tanya segar tak? Apa kita? Sakit pun tu lah bila nak mati. Bila dekat supaya tak ada pelik-pelik Bagi Tok Peraih baku tu. Bahaya tak kalau orang Islam semua dia tahu kecek dengan lagu tu. Tahu sah lah benda lagu tu. Benda pelik-pelik tak tahu mana ada lagu tu. Tu. Jadi hak ni jadi sehingga disebut siapa ada ulat tu jatuh daripada tempat nanuh kaki dia ambil pun semula ulat tu. Oh enggak. Ni cerita ni saya sebut cerita bukan fakta ni. Cerita. Jadi raf'ul ikhtiar ni maksud dia begini kan. Mana terangkat ikhtiar ni ni kita letak ni mana huraian untuk supaya dalam keadaan yang sesuai dengan dia lah. Sebab dia ni orang dalam bidang lain. Boleh jadi manusia ni sampai satu peringkat bila dia hidup dalam dunia gitu, boleh jadi dia tak rasa sakit semua. Boleh jadi. Dia berubat warga dia. Boleh jadi dia tidak kata sunnah tidak berubat, dia tak kata gitu. Bila sakit memang Nabi suruh ubat. Hak tu biasa, tapi dah orang nampak dia sakit, dia pun tahu dia, tapi dia tak berasa sakit. Kerana dia fana lah dia kiranya. Kerana dia dalam keadaan dia. Jadi selagi dia kata bahawa ikhtiar ni perlu dan kena ada kena ada usaha berubat, selagi dia kata hak tu adalah merupakan syariat, kena tak sesak dia. Kecuali dia kata hak moleknya tak usah berubat, hak tu boleh jadi masalah ni. Bercanggah dengan hadis Nabi kalau dia kata gitu. Supaya dia kata kalau seorang itu tak nikah, ulama kita ramai mana tak nikah, tapi dia sebut macam nikah ni sunnah. Nikah ni sunnah, tidak sah, lebih pada sah. Siapa tulis kitab dah tentang hukum perkahwinan gini-gini, dia tak nikah. Kalau tak nikah tu hal dia, situasi dia. Tetapi keadaan dia tu tidak menjadi hukum kepada molek tak nikah. Kecuali orang yang tak nikah, yang menganggap tidak nikah, tidak kahwin adalah jalan yang paling dekat, jalan yang paling singkat untuk merapat diri pada Tuhan. Itu sah salah. Itu sah salah kalau gitu. Kalau dia kata gitu. Mana kalau nak ikut jalan taqarrub ila Allah tak payah nikah. Itu salah. Bercanggah dengan hadis Nabi. Canggah dengan Quran benar. Tapi kalau dia tak nikah tak ada masalah. Dah tahu apa dia mau tak nikah, tahu tak siapa seru dia. Tu umur 40 tu. Ya kita ni umur 18 siapa tu? Geger metah umur 18 tu. Kuat. Jadi siapa seru, siapa tu dulu. Semua nak lawan. Sebab tu kena tengok. Sebab tu setengah-setengah ahli sufi tu siapa dia kata cara yang paling baik yang tak nikah lah. Sebab siapa ada setengah ni ahli sufi yang sesat lah. Bukan saya kata ahli sufi gitu semua. Ni ahli sufi yang tidak mengikut syariat ni. Hak ni salah dia, salah. Siapa ada buat satu keputusan bila seorang itu nak taqarrub ila Allah, nak hidup dengan cara suluk dengan apa, maka dia mesti menjauhkan diri daripada perkahwinan. Sehingga setengah-setengah Tok Buddha dari segi praktik, tak ni teori, dari segi praktiknya kalau orang nak pergi ngaji kesufian dengan dia, nikah ke tak tanya. Kalau nikah tak boleh, tak ikut syarat. Tu sesak tu. Tak betul lagu tu. Tak boleh lagu tu hati-hati. Jadi kita kena faham lah maksud Junid ni. Saya letak tu paling reknya tu. Kita bersangka baik ni. Tak sewigat dia. Cuma kalau ada kenyataan dia kata molek tak nikah, kalau ada lah, tu tak boleh lah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Aku siapa benci pada sunnah aku, bukan puak aku. Kalau tidak puak aku, puak siapa? Jadi benda-benda gitu. Ada setengah ulama mentakrifkan rida dengan istiqbalul ahkam bil farah, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa puas hati.
terima hukum dengan, bukan dengan lidah, dengan jiwa, raga-raga sekali. Kita kata tak? Terima seluruhnya. Itu makna redha. Kata Haris Al-Muhasibi, ini ulama syariah kan. Dia kata sebenarnya rida yang dimaksudkan, rida yang dimaksudkan oleh Nabi itu, dia tidak boleh lari daripada kerangka syariat, iaitu hati menjadi tenang kerana mengikut hukum Allah. Itu dia. Ni hati menjadi tenang dengan mengikut hukum Allah, selari dengan hukum Allah. Mana kalau bercanggah dengan hukum Allah, hati dia jadi tidak tenang. Ni rida. Dia khabar, kata khabar, mana dia sudah ada dah maqam rida itu. Kesimpulannya, kalau kita melihat ni sebilangan kecil contoh-contoh. Kalau kita tengok mana-mana ta'rif pun sebenarnya wa kulluha taduru haula taslim li amrillah ta'ala wa tibin nafsi bidzalika. Semua ta'rif itu pada hakikatnya walaupun berbeza pada lafaz, tetapi dari segi maknanya dia merujuk pada at-taslim li amrillah, tunduk, menyerahkan diri, patuh kepada perintah Allah dan hati tenang menerima perintah Allah, hukum Allah itu. Situ sebenarnya makna rida. Intipati dia, marilah ta'rif mana pun, situ duduk dia ni. Intipati dia ni situ. Ni mengikut tujuan yang saya sebut ni, supaya kita faham kenapa Nabi guna istilah rida. Rida, sedangkan dalam bahasa Arab banyak lagi perkataan-perkataan lain yang menunjukkan pada terima tu. Banyak lagi. Tapi kenapa guna kalimah rida tu? Ni makna dia. Sebab ni kalimah yang diangkat makna dia dalam syariat. Orang Arab tahu dah makna rida tu. Rida tu maknanya suka, saya terima. Kalau kita tengok dari segi ta'rif, misalnya Syekh Asbahani dia sebut, dia mari segi fik lughah, fik bahasa, dia kata rida ni maksudnya bukan sekadar suka, tapi dia ada makna. Sebab tu saya kata belagang sesuai lah dari segi lughah. Belagang itu memang kena molek terjemah tu. Bukan sekadar belagang. Kita belagang molek tu, tu ikut Habib Fitri tak khabar tu. Dari belagang sekarang. Hak tu dari segi. Tapi bila Islam mari dia akak, kita nak letak perasaan belagang itu, kita letak pada Allah, barulah siapa hakikat belagang itu. Cinta ni pun sebelum Islam mari, cinta ni ada dah orang duk cinta galik-galik dah. Duk belik di Masjid Haram duk cinta. Tapi bila Islam mari, akak dia punya tahap cinta tu, cinta hakikinya kepada Allah. Hak cinta hak lain duduk bernaung di bawah cinta Allah. Barulah manusia ni dia tidak gadar maruah dia. Apa sebab cinta dia tu, induk dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu maksud dia. Begitu juga rida ni. Rida ni hadirat, bukan kita dengan Allah saja. Makna rida tu sama kita pun ada, tetapi hakikat dia tu, dia kena kembali pada Allah. Semua kembali pada Allah. Saya kena Allah dulu, tu baru beriman sungguh. Bila kita terima, misalnya tu, waktu kita boleh bincang dengan depan lah. Bila kita kata kita reda pada Nabi, apa maksud? Tak usah duk marilah sebesar mana pun. Kalau bercanggah dengan Nabi, kita tolak orang tu, tak kira dia sebesar mana pun. Itu maknanya beriman dengan Nabi orang ni. Ni kalau beriman dengan Nabi, tiba-tiba kita membelakangkan ajaran Nabi, kita ketepikan hadis Nabi, kita kata orang ni molek juga. Maknanya Nabi tu bukan tak molek, tapi orang ni molek juga. Hak tu bagi saya tidak reda belah mana tu. Kalau reda sungguh hadirat, dia tak boleh bercanggah dengan Nabi. Mesti hak Nabi. Itu mana hakikat reda ni. Al-Quran sebab Sayyidina Umar ni baik pada kita. Sayyidina Umar ni baik pada, kalau kita baik Sayyidina Umar baik lagi. Kita baik kita pernah aku faham dia ni Sayyidina Umar ni dok baik dia geper tetok orang habis ni. Pedal dia berat orang lain tak nak akak muka tubuh dia besar. Pedal Sayyidina Umar ni hadirat. Meh kita tahu tak nak akak. No, sebab dia tepuh pedal tu dasar pada kekuatan dia. Sebab bila dia tetok orang dengan berat pedal tu lagi hayun tu dengar rem dia lagi tidak kena putus dua orang tu. Tu dia punya Sayyidina Umar. Tapi waqafan inda kitabillah. Tapi bila baca hadis Nabi, baca ayat Quran, moyok lagi. Tu makna reda. Sebab itulah hadiah kita nak faham istilah-istilah agama ni banyak. Kadang-kadang kita kena tengok amalan sahabat.
amalan sahabat. Jadi insya-Allah kita akan bincang semula lah seterusnya, kerana masalah redha ni dia ada peringkat dia pula. Dia ada peringkat redha pula yang perlu juga kita. Tapi hak ni kitab ni saya risalah ni Maulid ni, sebab dia mari dia kata gini, ni ayat Quran, ni hadis Nabi. Dia ada sandara dia. Setiap yang dia sebut itu. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula anwa'ur ridha, bahagian-bahagian ridha pada minggu hadapan. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.